Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bukit Gantang minta menyatakan apakah maksud dan harapan kerajaan apabila melaksanakan konsep kerajaan madani dalam menggalakkan perpaduan di antara ahli-ahli parlimen dalam membangunkan negara secara bersama. Apakah harapan Yang Amat Berhormat kepada ahli Parlimen Pembangkang? Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Bukit Gantang. Kalau kita ditelusuri pendekatan madani, dia tentunya ada persoalan nilai yang ditekankan, ya, yang saya sebut kemampanan. Itu pun yang dilihat secara yang lebih luas. Kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ya. Dan dari awal malah kenyataan pertama saya sebagai Perdana Menteri ialah mengajak supaya kita meningkatkan muafakat walaupun ada pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Itu tidak menghalang kita untuk memberi perhatian dan memusatkan perhatian kita dan usaha kita untuk mencari penyelesaian pada masalah negara. Dan perbezaan pendapat itu tidak menghalang kita untuk bekerjasama asalkan ada kaedah dan peraturan serta dekorum yang dijaga. Dan saya alu-alukan kalau ada kerjasama ini berterusan supaya kita bertumpu untuk memulihkan ekonomi negara, dan parlimen itu menjadi institusi yang penting untuk kita manfaatkan untuk memusatkan perhatian dalam bidang tersebut. Walaupun bagaimanapun dari sudut usaha kita yang saya terangkan di parlimen, kita lihat umpamanya kerana keadaan politik yang relatif stabil, ya, kita telah jamin umpamanya pertumbuhan negara dalam 9 bulan pertama itu 39%. Ini ketimbang negara-negara lain agak menggalakkan. Pelaburan FDI itu meningkat ketimbang tahun lalu 6.7%. Ya, kenaikan gaji nominal naik 34%. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan inflasi 1.8%, angka ini angka yang menggalakkan. Ya, kerana selalunya kalau naik gaji nominal 3% dan inflasi 4%, dia itu membebankan. Tapi dalam kes ini, kita naik gaji nominal 3.4% dengan kadar inflasi September, Oktober itu 1.8%. Jadi saya harap dengan beberapa rancangan yang kita bentangkan di Parlimen, termasuk ekonomi madani, Pelan Halal 7 peralihan tenaga negara, Pelan Induk Perindustrian Baru, kajian separuh penggal dalam Rancangan Malaysia ke-12 dan belanjawan berbunyi yang terima kasih diluluskan, itu akan membantu supaya kita ada perbincangan yang lebih terbuka. Saya ambil sikap terbuka. Kalau ada cadangan dan pandangan untuk memperbaiki seperti mana dibawa tadi rantau panjang untuk memastikan orang-orang yang tersisih daripada peluang mendapat peruntukan bantuan akibat banjir, itu saya terbuka untuk mendengar dan memberi jawapan serta penyelesaian yang lebih adil. Silakan Bukit Gantang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan yang saya kira sangat bagus dan berjiwa besar. Jawapan dari susuk tubuh yang telah melalui liku-liku derita dan penderitaan yang amat panjang hampir 24 tahun. Mana mungkin jawapan ini boleh dicetuskan jika tiada keikhlasan yang menebal. Mahu melihat, Tan Sri Pengerusi minta tambahan masa. Cuma jangan berucap, tanya soalan. Explain sikit, last sikit soalan. Baik.
kita ahli-ahli parlimen menjunjung tinggi perlembagaan persekutuan. Sudahlah kita orang-orang politik bersengketa, cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum jua. Komitmen Yang Amat Berhormat PMX terhadap perlunya perpaduan ini bukannya baru. Sejak kempen pilihan raya umum ke-6 pada tahun 1982, ketika Yang Amat Berhormat PMX bertanding sebagai calon Barisan Nasional di Pematang Pauh, saya turut berkempen. Sebenarnya ancaman kepada negara ialah bukan ancaman penjajah luar ataupun ancaman komunis, tetapi adalah ancaman kepada perpaduan dalam negara. Orang Melayu terus berpecah sehingga tidak ada satu pun parti Melayu yang kuat, yang cukup bilangan kursi parlimen untuk membentuk kerajaan. Setelah UMNO diharamkan tahun 1987, orang Melayu bangkit semula dengan pengisian Ini ucapan Melayu dasar baru Presiden. dalam gagasan Wawasan 2020 Okey. di bawah gabungan Tun Mahathir dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang. Okey, soalannya? Soalannya, dalam keadaan politik negara tidak stabil ni, bagaimanakah kerajaan nak menguruskan ekonomi, harga barang terus naik, kos sara hidup makin tinggi. Oleh itu, demi negara yang tercinta, saya meminta Tambun, Paguh dan juga Bera, buanglah yang keruh, ambil yang jernih. Marilah Paguh dan Bera sebagai bekas Perdana Menteri bersama-sama membantu Tambun membina masyarakat madani. Kepada ahli-ahli parlimen pembangkang pula, marilah kita berunding sebaik-baiknya dengan pihak kerajaan sebagaimana persefahaman semasa Yang Berhormat Bera menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Speaker, soalan saya, adakah Yang Amat Berhormat PMX bersedia untuk menyambut kesediaan ahli-ahli parlimen yang mempunyai pengalaman, kepakaran, kebolehan, keupayaan untuk membantu membangun rakyat sekaligus membangun ekonomi negara? Saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani, menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 5151. dan gagasan Sebelah ada kosong lagi. kerajaan madani. Belum soalan lagi. Sekian, terima kasih. Tahniah perpaduan, tahniah. Baik, silakan Perdana Menteri. Tuan Sri Ketua, saya ucap terima kasih kerana Muhammad Bukit Gantang, sahabat lama yang kembali untuk memberikan sokongan dengan prinsip yang ditegaskan. Ya. Pertama, untuk menjalin perpaduan. Keduanya, untuk menjamin supaya ekonomi boleh dipacu dengan lebih berkesan. Dan ketiga, permasalahan yang dihadapi, masalah ekonomi global yang memberi kesan dan dampak negatif dari segi harga barang dan kos sara hidup dapat diberikan dapat diselesaikan melalui kerjasama dan muafakat yang lebih mendalam. Soalannya tentang kesediaan saya untuk menerima kerjasama walaupun tidak semestinya menyertai macam Bukit Gantang, saya ucap terima kasih kerana bagi sokongan terbuka. Tapi yang lain seperti mana saya sebut, saya telah buka ruang dari awal untuk diadakan perbincangan bukan sahaja dari segi CSR yang disebut yang dia akan diselaraskan oleh TPM 2, tetapi untuk mendengar pandangan-pandangan mereka secara konstruktif. Dan ini saya anggap kenyataan yang sangat penting dan saya alu-alukan kerjasama sekiranya diperlukan.
Baik. Sila Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menjawab soalan aneh yang dikemukakan oleh bekas rakan saya Bukit Gantang. Kalau Pakatan Harapan duduk di sini pun dia tak akan tanya soalan yang sama kepada kerajaan. Bayangkanlah. Okey, saya teruskan kepada soalan saya. Terima kasih. Saya memetik apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, konsep madani antaranya ialah ihsan, adil dan mengalu-ngalukan kerjasama dan sebagainya. Saya ingin memetik kepada satu dokumen, iaitu dokumen harapan. Kita boleh tawaran harapan PRU 15 pada butiran yang berbunyi peruntukan kawasan sama rata di muka surat 42, harapan bakal menyediakan dana pembangunan kawasan pilihan raya CDF sama rata kepada semua wakil rakyat parlimen tanpa mengira parti kerana mereka mewakili kepentingan rakyat di kawasan itu. Peruntukan dana juga perlu disalurkan melalui parlimen, bukannya pejabat Perdana Menteri (PMO). Dokumen yang pertama. Dokumen saya yang kedua ialah saya merujuk kepada laporan Malaysia Kini yang bertarikh 26 November yang bertajuk PM baik beri peruntukan terus kepada rakyat bukan melalui MP cerca